Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi satu tajuk tentang pengajaran. Tajuk yang saya letak di sini, susahkah mengajar matematik? Mengapa begitu? Okay. Saya Dr. Mauzi. Susahkah mengajar matematik? Mengapa begitu? Ini satu kepercayaan yang saya nampak. Kepercayaan, saya tidak menyatakan semualah kepercayaan, tapi saya highlight yang saya rasa utama Satu kepercayaan ialah yang sebut sebagai satu persoalan kat sini. Selalu kita dengar guru beri latihan, kena banyak latihan, guru minta pelajar latih tubi, pelajar malas buat latihan dan sebagainya. Jadi terfikir juga saya, adakah guru sebenarnya jurulatih? Adakah sebenarnya guru itu sebenarnya jurulatih? Okay? Dan saya tak nampaklah guru sebagai jurulatih. Okay? Tetapi hakikatnya apa yang kita selalu dengar ialah guru memberi latihan, guru memberi latih tubi, pelajar kena banyak latihan. Banyak latihan boleh meningkatkan pencapaian. Memanglah latihan boleh meningkatkan pencapaian, tidak dinafikan. Tetapi sebelum latihan diberikan, seharusnya guru memastikan pelajarnya memahami apa yang dipelajari. Ini satu yang saya nampak satu kepercayaan yang membebani lah guru. Benarkah guru penentu kecemerlangan murid? Ini satu lagi. Jadi bila kita andaikan guru penentu kecemerlangan, kita pun rasa macam nak beri semua kepada anak murid kita. Benar ke apa yang apa begitu? Benarkah begitu? Kecemerlangan boleh dicapai sekiranya kita beri semua. Okey. Dalam konteks pengajaran, jika beginilah apa yang kita nampak begini, saya rasa letihlah guru sebanyak kerjaya mereka. Sebanyak kerjaya mereka rasa terbeban sangatlah nak beri semua kepada anak murid kita. Kita nampak macam murid ni macam satu tong yang kosong. Rasa macam nak beri semua kepada dia. Macam satu tong yang kosong. Maklumlah kita kata tong tu dia tak bergerak, dia duduk pasif, dia diam. Kalau kita letak di penjuru dinding, dia duduk di penjuru dinding tu, dia tunggu aja apa yang dimasukkan ke dalam tong. Jadi nampak macam tak betul tak betul. Murid kita bukan macam tong, mereka bergerak, mereka tidak duduk di sudut bilik, mereka bergerak kiri dan kanan. Jadi kalau kita paksa mereka duduk di penjuru bilik macam tong yang kosong, saya rasa ini satu kepercayaan yang membebankan sangatlah dan saya harap kita dapat fikirkan sama-sama demi memastikan pencapaian, memastikan kualiti pengajaran dapat ditingkatkan. Okey. Yakinlah bahawa murid atau pelajar tu sendiri yang menentukan kejayaan mereka. Selain bertawakallah kepada Allah. Okey. Dan pelajar sebenarnya yang menentukan kejayaan mereka. Bukan kita yang menentukan sebagai guru, bukan kita yang menentukan kejayaan mereka. Dia yang menentukan kejayaan. Ada beza banyak tu. Jauh sangat perbezaan dia di antara kita kata kita yang menentukan kejayaan dia dengan dia yang menentukan kejayaan dia sendiri. Okey. Okey. Jadi tugas guru apa dia sebenarnya? Apa sebenarnya tugas guru? Jadi saya nak kita fikir, saya tidak boleh menyenaraikan semua tugas guru. Saya nak supaya kita boleh sama-sama fikir untuk tujuan meningkatkan lagi kualiti apa tugas kita. Cuba kita renungkan pengajaran kita. Adakah begini Adakah begini cara kita mengajar? Tradisional guru kepada murid. Adakah
Tiap-tiap hari kita rasa macam kita nak bagi saja ke murid kita. Kita nak bagi saja apa yang ada dalam kepala kita, nak berikan kepada mereka. Okey? Macam kita kata tong kosong tadi. Guru kepada murid. Murid ni dianggap macam tong kosong. Murid ni tidak bergerak. Murid ni macam satu tong yang duduk di penjuru, di sudut mana-mana bilik. Dan tugas guru adalah masukkan ilmu. Adakah begitu? Saya rasa jauh sangatlah jika murid begitu. Tidak mungkin yang murid dia bersifat macam tu. Okey? Dan adakah pengajaran kita individu? Letih cikgu kalau saya rasa kalau dalam kelas tu ada 30 pelajar, kita pun selalu dengar rungutan guru-guru ada ramai pelajar 30. Dia terpaksa nak pergi nak layan seorang demi seorang. Letih cikgu. Jadi betul ke pengajaran kita kalau individu macam tu? Okey, tengok pula penyelesaian masalah. Okey? Bila kita beri penyelesaian masalah, cenderunglah kita minta dia dapat jawapan. Kalau pelajar tak dapat jawapan, cikgu pun susah hatilah, garuk kepala lah cikgu. Susah hati sebab pelajar tak dapat jawapan. Okey? Jadi cikgu pun ambil jalan pintas, bagilah kata kunci ke, jalan kerja ke, contoh-contoh ke. Jadi pelajar tak payahlah fikir banyak-banyak. Hanya fikir bagaimana nak dapat jawapan saja. Betulkah begitu? Okey? Contohlah, seterusnya ialah murid bersaing. Bukan bekerjasama. Ini satu perkara ni. Kita selalu titik berat murid dapat markah paling tinggi. Dan kita galakkan mereka bersaing dalam bilik darjah. Bersaing. Kita ada 30 pelajar dalam bilik darjah. Dan mereka masing-masing bersaing untuk dapat markah tertinggi. Dan keburukannya masing-masing tak mahu menolong rakan. Dia tak mahu tolong rakan. Mengapa perlu tolong rakan? Apabila tolong rakan nanti rakan lagi pandai. Dan ini masalah yang kita lahirkan secara tidak sengaja. Kita nak mereka pandai, tetapi yang kita lahirkan ialah mereka bersaing sesama sendiri. Dan masalahnya mereka tak mahu tolong menolong, tak mahu bekerjasama. Ini satu lagi masalah. Dan satu lagi, markah menjadi ukuran. Ini adakah benar anda lihat markah itu penting? Markah penting. Anda tak fikir bagaimana cara dia, betul ke tak betul ke, dengan cara betul ke, latih tubi ke, pelajar faham konsep ke dan sebagainya. Yang penting markah dia tinggi. Result dia baik. Begitu ke? Adakah begitu? Okey. Adakah anda terlalu yakin pelajar boleh dapat markah tinggi melalui latihan? Latih banyak dia dapat markah tinggi. Adakah begitu? Saya rasa macam sukan pula. Macam sukan, macam apa tu, pemain bola sepak. Pemain bola sepak nak pandai, dia pun ambil bola, berlatih tiap hari dengan bola. Okey. Jadi belajar ni macam tu juga rasa kita nampak. Adakah begitu Dan kita kena lihat juga pelajar itu sebenarnya insan. Jadi nantilah kita lihat bagaimana. Kalau kita kata pelajar itu insan, bagaimana insan ni sebenarnya? Kalau kita berlatih, buat latihan dan sebagainya dengan tidak mengambil kira insan, masalah juga. Okey. Jadi adakah cara begini kita mengajar? Cuba anda renunglah, kalau anda tidak seperti ini, saya rasa baguslah, alhamdulillah lah. Tapi sekira macam ini, anda sebenarnya saya rasa macam membebankan diri anda sendirilah. Anda akan menyusahkan diri sendirilah dalam pengajaran. Okey? Pengajaran begini kesudahannya apa sebenarnya? Dalam bilik darjah yang macam tu, saya duduk nampak kepada guru sangat meletihkan. Tiap-tiap hari nak awasi 30 pelajar dalam bilik darjah seorang demi seorang. Dan bila tak mampu nak awasi seorang demi seorang, mulalah cari pelajar yang pandai saja. Tolong pelajar pandai saja. Pelajar yang tak pandai kita biarkan, abaikan. Ataupun paling mudah
asingkan budak pandai dengan budak tak pandai. Jadi kita budak tak pandai, kita kurang memberi penekanan. Budak pandai kita latih betul-betul untuk ni. Tapi hakikatnya budak pandai pun akhir tahun yang 30 budak pandai itu, yang pandai betul-betul hanya sebilangan saja. Tidak menyeluruh. Okey, meletihkan, sangat meletihkan. Guru hilang semangat. Tak hilang semangat apa, dalam bilik darjah ada 30 orang. Dia katakan budak ni budak pandai-pandai semua, kelas A, mengajar betul-betul. Tapi di ujung tahun, kelas A pun sebahagian daripadanya gagal juga. Dalam peperiksaan besar di sekolah pun mereka tidak cemerlang kesemuanya. Dan guru pula terpaksa buat persediaan yang berulang. Tiap hari nak beri latihan berulang. Benda yang sama, pelajar yang sama bermasalah. Dan bila masuk tahun depan, tahun berikutnya pun masalah yang sama. Jadi guru melakukan tugas yang berulang-ulang. Persediaan yang berulang-ulang. Okey, ramai pelajar yang perlu ditangani. Masalah mereka berulang. Melihat pengajaran matematik membebankan, sangat membebankan. Merungut cikgu nak pencen awal. Okey? Kenapa begitu? Apa kesudahan? Okey. Dan yang paling memberi kesan, kalau kita lihat cikgu satu hal lah. Satu hal lah. Tapi yang sebenarnya yang betul-betul terkesan ialah murid lah. Murid tidak faham. Ada yang markah tinggi tapi tak faham sangat. Berlatih saja. Okey, berlatih saja. Akhir sekali ujung-ujung tahun dapat markah tinggi tapi dalam hati tak minat pun. Markah tinggi tapi tak minat pun. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari dia rasa beban belajar, beban belajar. Belajar dengan beban. Okey? Ini satu lagi kepada murid. Ini yang paling terkesan. Terkesan guru satu hal, tapi terkesan murid ni, guru dia boleh pencen, tapi murid terkesan dia sampai akhir hayat dia. Kalau dia gagal, sampai akhir hayat dia akan menderita disebabkan kegagalan dia. Dan sedihlah kalau kita menjadi punca kegagalan dia. Okey? Jadi kalau tidak faham, pelajar murid tidak faham. Kalau yang tak pandai itu terabai. Kalau yang pandai pun tak suka subjek. Sebab apa? Sebab dia dibebankan sepanjang hayat dia di sekolah. Okey? Tidak minat matematik. Mundur dalam pelajaran. Dia mundur. Mundur dalam pelajaran dia. Oleh kerana markah yang dia dapat, latih tubi. Ini sebagai dia bukan daripada dalaman, tetapi daripada luaran. Mereka tidak berminat. Dan tahun depan dia punya motivasi dia, sikap mereka pun menurun. Bosan, pasif dan tidak berdikari. Ini satu lagi ni. Sebab kita dah latih seorang-seorang, latih suap. Tiap-tiap hari kita suap. Kita bagi latihan, kita drill dia. Kita tak pentingkan kefahaman mereka. Okey? Kurang menekankan pada kefahaman. Dan akhirnya mereka tidak berdikari. Bila tidak berdikari, kita juga yang terbeban. Sebab kita kena sediakan semua. Tahun berikutnya pun kita sediakan semua juga. Sebab mereka tak berdikari. Mereka tunggu saja kita. Sebab kita tidak ajar mereka untuk berdikari. Kalau kita ajar mereka berdikari awal-awal, kita akan susah awalnya, tetapi di penghujungnya kita senang. Sebab mereka berdikari. Okey? Jadi kita, lagi satu, mereka melihat matematik membebankan. Ini yang satu kesan kalau kita pengajaran kita kurang sesuai, kurang betul. Jadi matematik membebankan bagi mereka. Akhir sekali mereka
tak nampak gunanya matematik dan tidak mahu untuk meneruskan pelajaran mereka dalam matematik. Okey? Apa puncanya? Bimbanglah kalau puncanya kita. Okey, kalau puncanya kita sebagai guru, yang menjadi punca mereka jadi begitu adalah kita. Kita terbeban, anak murid kita jadi mangsa. Okey? Jadi cuba anda fikirlah semua tentang ini dan saya harap kita dapat fikir sama-sama untuk tingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Okey. Jadi ingin tingkatkan kualiti PNP ataupun kita kata PDPC. Okey. Dulu PNP sekarang PDPC lah kan. PDPC, okey. Perkara yang perlu diberi perhatian. Ini perkara yang perlu diperhatikan. Kalau anda nak tingkatkan kualiti PDPC atau PNP, okey. Anda pertama ialah anda lihat pencapaian, anda hendak pencapaian yang baik. Pencapaian yang baik, kita kena yakin bahawa dia boleh kita capai melalui kebolehan pelajar. Kalau pelajar tu berkebolehan, pencapaian akan baik. Dia tidak ada unsur tersembunyi di sini. Okey? Kalau kita kata pencapaian yang dicapai daripada apa tu aktiviti belajar yang membosankan tadi. Latih tubi apa semua yang macam kita kata macam apa tu macam bakul tadi beri semua pada pelajar kita. Jika pencapaian yang kita dapat daripada apa tu aktiviti seperti itu, dia tidak akan dapat bertahan. Itu pencapaian yang saya rasa pencapaian yang bukan sejati lah. Tetapi sebenarnya kita kena yakin. Kita jangan fikirkan sangat tentang pencapaian. Kita fikir tentang kebolehan pelajar. Fikirkan tentang kebolehan pelajar. Fikirkan tentang bagaimana nak jadikan pelajar ni pandai. Bagaimana nak jadikan pelajar faham. Bagaimana nak jadikan pelajar berkebolehan. Bila kita fikir macam itu, tiap hari kita fikir nak bagi dia faham, nak bagi dia faham, nak bagi dia pandai, nak bagi dia berdikari, nak bagi dia bekerja kumpulan, nak bagi dia respect kawan, nak bagi dia bekerja sama. Jika kita nak bagi macam tu, automatically di penghujungnya pencapaian akan baik. Itu kena yakin. Jadi masalahnya kita tak hera tentang kebolehan pelajar ni. Kita nak pencapaian yang baik, itulah yang menyebabkan kita tension tu. Penghujungnya kita tension. Kita nak pencapaian yang baik, tapi budak tak pandai. Ini masalahnya. Kanak-kanak ataupun pelajar adalah insan. Kita kena yakin tu. Kalau kita duduk latih tubi, dia tu bukan robot, bukan komputer, bukan robot. Kalau robot tak apalah, robot kita bagi program yang baik, bagi program dia makin pandai. Dia tidak undur ke belakang robot ni. Robot ni dia ke depan aja makin pandai sebab kita program yang baik, dia akan naik, dia akan pandai, dia akan lagi cekap. Itu robot macam komputer, macam kereta sekarang lah. Kereta sekarang dah makin canggih, dia tak undur ke belakang dah kereta. Okey, tapi insan yang kita kata insan iaitu anak murid kita insan. Kalau kita beri seberapa banyak sekalipun, kita kena ingat bahawa dia tu insan yang ada perasaan, sikap, minat. Ini yang menjadi faktor yang menarik mereka ke bawah. Jadi kita kena yakin perasaan, sikap, minat tu bukan semata-mata disiplin. Okey, bukan semata-mata disiplin, bukan semata-mata masalah keluarga, tapi sebenarnya kemampuan dia mempelajari. Kalau dia boleh berkebolehan belajar, okey, dia akan berserta dengan sifat dia sebagai insan dan kita layan dia dengan baik. Perasaan dia, sikap dia, minat dia. Automatically lah, insya-Allah dia akan mendapat pencapaian yang baik. Jadi kalau kita tidak memikirkan, tidak kisah tentang insan tu,
tentang perasaan. Kita nak pencapaian yang baik. Sukarlah Jadi perlu kita ingatlah insan ni bukan soal disiplin saja motivasi pun termasuklah. Sebagai insan sikap, minat. Okey. Jadi kita fikir tentang disiplin aja. Pelajar yang tidak berdisiplin, pelajar yang berdisiplin. Kadang-kadang yang berdisiplin pun kalau dah senyap saja, pasif saja, pencapaian tak bagus juga. Saya pun kadang-kadang bertanya juga pada pelajar-pelajar saya. Awak nak pelajar macam mana? Nak pelajar yang senyap ke dalam kelas? Ataupun nak pelajar yang aktif? Ini yang soalan mudah saya tanya. Okey. Cikgu sebenarnya risau kalau pelajar dia aktif. Sebab dia dalam pemikiran dia tak boleh kawal kelas kalau pelajar aktif. Ini yang masalahnya. Itu yang saya kata ilmu sesat tu. Ilmu sesat. Kalau pelajar diam, dia suka pelajar diam. Kalau macam itu, saya rasa macam ilmu sesat aja. Okay? Sepatutnya kita nak jadikan pelajar kita aktif. Kita jadikan pelajar kita aktif. Dan kita tak suka pelajar kita pasif. Itu yang seharusnya. Itu yang kita kata insan tu. Okay? Kebolehan kognitif mereka perlu dibangunkan seawal yang mungkin. Kita kadang-kadang kebolehan guru juga dipersoalkan. Kebolehan guru, okey, kebolehan guru. Kita macam peringkat awal kita kata apa tu, guru-guru yang kurang baik pengajar peringkat awal, okey ya. Sebab mereka budak-budak masih apa tu? Masih baru, masih awal lagi, senang nak ngajar. Okay, kalau negara Eropah tu yang kecil-kecil lah yang dia letak guru yang cemerlang. Okey, guru yang cemerlang di peringkat awal. Sebab sebenarnya nak membina mereka peringkat awal tu yang penting. Okey. Kebolehan kognitif mereka perlu dibangunkan seawal mungkin. Kebolehan kognitif tu bukan markah tinggi. Bukan semata-mata dapat markah tinggi. Jangan kata markah tinggi itu kebolehan kognitif dia bagus. Okey, kalau dia markah tinggi, tahun depan dia tak minat. Dia menersut. Markah tinggi, latih subi. Lepas tu minggu berikut, tahun berikutnya merosot lagi. Dan akhir sekali tak mau ambil subjek mathematics. Itu makna dia kita tidak membina kebolehan kognitif mereka lah. Jadi kebolehan kognitif mereka tu, pemikiran mereka tu seharusnya kita bangunkan daripada awal supaya mereka berdikari, ingin belajar, ingin berfikir secara terbuka, suka menyelesaikan masalah-masalah, melihat masalah dalam persekitaran sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Okey, ajar mereka dari awal berdikari. Ini ya, ajar mereka berdikari. Kalau mereka dah berdikari dari awal, cikgu senang. Cikgu senanglah anak murid kita berdikari. Okey? Kita bila anak murid kita berdikari, dia tahu apa dia nak buat. Bila kita dalam proses pengajaran, mereka pula saling bantu-membantu. Okey? Kita tidak wujudkan suasana untuk saling bersaing. Bukan saling bersaing, tapi saling membantu. Sebab kita wujudkan kepada mereka bukan pencapaian yang penting. Yang penting ialah kebolehan setiap pelajar, kebolehan pelajar. Jadi nak wujudkan suasana tu, aktiviti berkumpulan tu amat pentinglah. Jangan lakukan aktiviti individu. Kalau kita lakukan aktiviti betul individu, letih cikgu. Jadi untuk memudahkan, jika pelajar tu sudah berdikari, dia duduk dalam kumpulan, dia akan saling membantu dan
tugas guru cukup mudah. Dan tak adalah masalah guru yang rasa tertekan bila mengajar. Kuranglah masalah itu. Okey. Jadi kita boleh wujudkan situasi pengajaran guru gembira, pelajar ceria. Ini yang penting, guru gembira, pelajar ceria. Kalau anak murid kita aktif dalam kelas, membantu, saling tolong-menolong, cikgu, cuba bayangkan dalam satu kelas cikgu tak payah cikgu jawab. Kita bagi aja masalah, tak payah cikgu jawab, tak payah cikgu fikir. Pelajar lain yang tolong fikirkan. Pelajar yang cergas akan fikir, akan membantu pelajar yang lemah. Cuba fikir macam mana agak. Apa tugas cikgu? Cikgu tentu sekali boleh fokus. Cikgu bukan saja cikgu dengan sendirinya cikgu boleh fokus khususnya untuk membantu pelajar yang lemah. Sebab apa? Sebab pelajar yang pandai dia dah berdikari. Dia boleh membantu diri sendiri, boleh membantu rakan, saling membantu antara satu sama lain. Tugas cikgu senanglah. Makna dia tidaklah 100% cikgu nak bantu aja. Ini saya bimbang cikgu, 1% kita nak bantu saja. Pelajar sentiasa tunggu saja bantuan cikgu. Selagi cikgu tak bantu, mereka rasa macam okey. Tak apa tu? Cikgu tak mengajar. Ini yang berat ni, kan? Okey, siapa yang menentukan kejayaan? Saya ulang lagi, siapa yang menentukan kejayaan murid atau pelajar? Murid, pelajar sendiri yang menentukan kejayaan mereka. Selain bertawakal kepada Allah. Jadi tugas kita apa? Kita bimbing mereka, bina kebolehan dan kefahaman mereka. Ini yang penting. Kita bina, kita bimbing mereka. Kita bimbing mereka sebab untuk menjadikan mereka berdikari. Kita kena yakin, kita kena percaya kepada mereka. Sebab nak tak nak, mereka tidak akan berada dengan kita sepanjang hayat. Kita mengajar mereka setahun, 2 tahun, 6 tahun. Lepas itu dia masuk sekolah menengah, orang lain dah mengajar. Daripada sekolah menengah masuk peringkat universiti, orang lain pula mengajar. Jadi nak tak nak, kita kena bagi mereka berdikari. Kita jangan rasa macam apa tu, yang penting mereka berjaya cemerlang. Mereka tak berdikari pun tak apa. Tidak, kita kena fikirkan tugas kita akan senang, akan lebih mudah sekiranya mereka berdikari. Ini yang perlu diwujudkan dan perlu bermula daripada awal. Daripada darjah 1 lagi. Kalau perlulah, memang kena mula darjah 1. Bagi mereka independen sejak darjah 1 lagi, sejak tadika lagi. Okey? Wujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Kondisi ini bukan setakat fizikal, bilik darjah yang kondusif. Kondusif mengikut teori lah. Macam mana? Wujudkan pembelajaran berkumpulan, saling membantu di antara kumpulan, ada peranan-peranan tertentu dimainkan oleh pelajar pandai, pelajar yang lebih pandai, pelajar yang kurang pandai, dia ada peranan tertentu. Itulah kondusif. Dan bila berlaku macam tu, cuba bayangkan anak murid kita, dia rasa macam nak datang ke sekolah. Dia tak mau ponting. Sebab apa? Sebab di sekolah banyak rakan-rakan dia membantu dia. Saling-saling membantu. Semuanya berkebolehan. Kita beri peluang dia untuk buat presentation di depan. Bagi keyakinan kepada dia. Bagi tugasan kepada dia walaupun siapa dia. Dapat pelajar pandai ke pelajar tak pandai. Sebab akhir sekali mereka akan bergerak kepada pelajar berkebolehan. Sebab kita harap akhir sekali mereka berkebolehan. Okey? Dan kita sentiasa memberi mereka semangat, motivasi. Ini tugas kita. Bukan kita yang nak suap. Sebab letih cikgu. Kalau kita nak beri semua kepada mereka, guru akan letih. Dan bayangkanlah anda nak bekerja lama. Sampai akhir hayat. Sampai pencen. Jadi kerja kena gembira. Macam mana nak gembira? Jadikan anak murid anda tu berdikari. Anak murid yang berkebolehan, yang benar-benar berkebolehan. Macam mana? Mula daripada awal. Dan saya cadangkan kena lihatlah teori-teori yang baru-baru tu, macam pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran cooperative learning, pembelajaran
discovery learning, lagi abad ke-21 dan sebagainya, macam-macam lagi yang problem based, project based. Kena buatlah macam tu. Kalau anda buat macam tu, anak murid anda akan lebih berdikari, berceria dan lebih berkebolehan sebagai insan pelajar. Okey, dan saya yakinlah kita akan rasa ceria lah, anak murid kita berjaya dan kita ceria. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi, dan kita harap kita berjumpa lagi.